The Replies AI Podcast, your trusted take on the latest AI news. Episod 7, $122 bilion oleh OpenAI, peralihan infrastruktur AI. Bayangkan sebuah syarikat tiba-tiba mengumpul dana pelaburan berjumlah $122 bilion. Dan untuk bagi perspektif yang jelaskan, ini bukanlah penilaian syarikat tersebut. Ini adalah wang tunai sebenar. Ya, wang tunai cair. Betul, wang pelaburan yang masuk terus ke dalam akaun bank mereka. Dan dana ini kemudiannya melonjakkan nilai keseluruhan entiti tersebut kepada $852 bilion. Itu satu angka yang sangat luar biasa. Memang tak masuk akal. Angka ini sebenarnya lebih besar daripada keluaran dalam negara kasar atau KDNK bagi kebanyakan negara di dunia. Itulah pencapaian terbaru OpenAI. Pergerakan modal sebesar ini secara asasnya menghancurkan definisi tradisional tentang apa itu sebuah syarikat perisian. Kalau kita lihat sejarah lembah silikon kan, syarikat teknologi selalunya dibina atas modal yang agak kecil berbanding industri pembuatan. Sebab produk mereka wujud di ruang digital. Tepat sekali. Tetapi suntikan $122 bilion ini memberi isyarat yang sangat kuat. Era inovasi yang hanya berbekalkan dua pengatur cara dan komputer riba di dalam garaj sudah tamat. Jadi, bagi anda, para pemimpin korporat, pemilik perniagaan dan pemikir strategik di Malaysia yang sedang mendengar sesi kupasan mendalam kita pada hari ini, persoalan utamanya ialah, adakah bilion-bilion dolar ini bermakna syarikat anda akan terus bergantung kepada gergasi teknologi ini? Atau lebih teruk lagi, membayar sewa selama-lamanya kepada mereka? Ya, itu ketakutan utama. Atau adakah terdapat satu revolusi senyap yang sedang berlaku? Revolusi yang membawa kuasa AI keluar dari pusat data gergasi terus ke tapak tangan operasi harian anda. Mari kita rungkaikan ini. Yang boleh diaplikasikan segera. Kita ada naratif Goliath melawan David dalam lanskip kecerdasan buatan hari ini. Suka saya dengan analogi itu. Di satu sisi, kita melihat pembinaan empire infrastruktur terbesar dalam sejarah manusia dan di sisi lain, letupan inovasi AI lokal yang sangat kecil tetapi luar biasa pintarnya. Okey, mari kita selami Goliath kita yang pertama. Bila kita sebut OpenAI, fikiran kita automatik terbayangkan tertingkap sembang ChatGPT. Ya, baris kod dan algoritma. Betul, perisian semata-mata. Tapi bila kita meneliti ke mana perginya dana $122 bilion ini, yang disokong oleh Amazon sebanyak 50 bilion, Nvidia 30 bilion, SoftBank 30 bilion dan juga fasiliti kredit sebanyak 4.7 bilion, kita dapati ia tidak disalurkan untuk bayar gaji penulis kod. Sama sekali tidak. Peralihan narasinya sangat drastik di sini. AI kini bukan lagi industri perisian. Ia sudah menjadi industri pembinaan konkrit, keluli dan utility berskala mega. Kejap, utility berskala mega. Kenapa perisian perlukan utility macam kilang? Fakta yang kritikal di sini adalah permintaan pasaran. Permintaan dari sektor perusahaan kini menyumbang lebih 40% daripada pendapatan OpenAI. 40%? Ya, dan itu bersamaan dengan $2 bilion pendapatan setiap bulan. Korporat besar ini menuntut model yang boleh menakul data rantaian bekalan sedunia, mensimulasikan pasaran atau merancang struktur ubat-ubatan baharu. Permintaan pengkomputeran ini memaksa syarikat perisian berubah menjadi pemaju hartanah dan penjana kuasa. Patutlah angka yang didedahkan dalam laporan tu sangat di luar kebiasaan. OpenAI dilaporkan mempunyai kerjasama dengan Oracle bernilai $300 bilion. Hanya untuk menjana 45 gigawatt kapasiti pusat data menjelang tahun 2027. Dan ada pula kampus AI yang dirancang oleh SoftBank di Ohio. Anda tahu berapa sasarannya? 10 gigawatt kan? Ya, 10 gigawatt. Untuk memberi bayangan kepada anda yang sedang mendengar, 10 gigawatt ini mewakili sebahagian besar daripada keseluruhan kapasiti elektrik sesebuah negara membangun. Di sinilah realiti kejuruteraan mengambil alih. Cabaran utama dalam perlumbaan AI hari ini bukan lagi menghasilkan rekaan chip yang lebih pintar semata-mata. Kekangan mutlaknya adalah termodinamik. Haba. Tepat. Chip Blackwell terbaru dari Nvidia tu sangat tumpat dengan kuasa pengkomputeran
Sehingga kan ia menghasilkan haba yang tak boleh lagi diuruskan oleh sistem kipas udara konvensional. Jadi kalau kita susun beribu-ribu chip ini, ia macam kita menghidupkan enjin jet di dalam bilik tertutup lah, ya? Betul. Sebab itu, ia memerlukan sistem penyejukan cecair atau liquid cooling. Bahan penyejuk dipam terus ke setiap chip untuk mengelakkan infrastruktur tersebut daripada mencair secara harfiah. Jadi AI ini sekarang bukan sekadar sihir awan yang terapung di ruang digital. Ia adalah kilang pembuatan gergasi yang menelan kuasa elektrik yang sangat besar. Tapi ini bawa saya kepada satu persoalan. Silakan. Kalau perlumbaan hari ini semata-mata bergantung kepada siapa yang ada tanah paling luas, grid elektrik paling kuat dan wang paling banyak untuk beli chip, adakah ini bermakna pemenang sudah pun ditentukan? Itu andaian yang baik ya. Kan? Adakah perlumbaan AI hari ini sebenarnya cuma perlumbaan hartanah? Saya rasa wang yang banyak tak menjamin kejayaan kalau budaya organisasi itu rosak. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar, hipotesis wang menang segalanya, ini mula goyah. Kes XAI milik Elon Musk memberikan bukti yang sangat empirikal. Di sinilah ia menjadi sangat menarik. Laporan mengenai XAI ini sepatutnya menjadi amaran kepada mana-mana syarikat. Laporan menyebut kesemua 11 pengasas asal XAI telah meninggalkan syarikat. Kesemua 11 orang. Ya, termasuk pemimpin penting yang dipancing dari Google DeepMind dan OpenAI. Pemergian terbaru adalah Ross Nordin dan Manuel Kreuss. Semuanya angkat kaki serentak. Dan ini berlaku sejuru selepas SpaceX memperoleh XAI. Yang mana mewujudkan entiti gabungan bernilai $1.25 triliun. Ya, XAI sendiri dinilai pada $250 bilion. Dan mereka ada superkomputer Colossus digerakkan oleh 200,000 unit GPU H100. Dari sudut sumber pengkomputeran, mereka ada segalanya. Mereka di puncak hierarki. Tapi Musk secara terbuka mengakui bahawa XAI tidak dibina dengan betul dan terpaksa dibina semula dari asas. Produk pengkodingan mereka dilaporkan tertinggal jauh di belakang Anthropic dengan model Claude mereka dan juga tertinggal di belakang OpenAI. Ya, mereka kini agresif merekrut bakat baharu dari syarikat seperti Cursor untuk fasa pertumbuhan seterusnya. Tunggu sebentar, saya nak jadi peguam bela syaitan kat sini. Boleh, teruskan. Anda ada syarikat bernilai trilion dolar. Anda ada 200,000 chip paling hebat di dunia. Tapi alat perisian anda gagal berfungsi dan otak utama syarikat anda lari. Bukankah ini membuktikan yang wang tak bermakna tanpa budaya kerja dan pengekalan bakat? Maksud saya, kalau saya ada hardware hebat, tak boleh ke saya gajikan je pengatur cara biasa? Apa yang menarik di sini ialah logik tu mungkin terpakai dalam industri perkilangan tradisional, tapi ia gagal sepenuhnya dalam AI tahap sempadan atau frontier AI. Kenapa begitu? Dalam pasaran buruh AI tahun 2026 yang sangat kompetitif ni, bakat adalah segala-galanya. Kita tengok Meta menawarkan pakej bernilai $300 juta untuk mengekalkan bakat. Penyelidik ini bukan tulis kod biasa. Mereka cipta seni bina matematik baharu. Oh, jadi mereka ada kuasa tawar-menawar yang ekstrim. Betul. Dan bakat elit sebegini mempunyai toleransi yang sifar terhadap ketidakstabilan organisasi. Pelajaran untuk pendengar kita, terutamanya perniagaan Malaysia, infrastruktur yang mahal tidak dapat menebus kekurangan dalam kepimpinan dan budaya pasukan. Bila otak utama hilang, 200,000 GPU tu cuma jadi ketuhar besi yang membuang tenaga elektrik. Tepat sekali. Wang ada had mutlaknya dalam dunia inovasi. Jadi, setakat ini kita asyik sembang pasal gergasi teknologi awan berbilion dolar. Adakah ini bermakna PKS di Malaysia tak mampu menyertai revolusi ini? Tidak semestinya, sebab ada gerakan baharu yang membawa AI terus ke peranti di dalam poket anda. Inilah watak David yang kita sebut tadi. Ini yang kita tunggu. Google baru saja melancarkan Gemma 4. Ya, Gemma 4, khususnya model E2B dan E4B yang bermaksud Edge. Model untuk aplikasi pinggiran. Dan benda paling menarik, model ini dilesenkan secara terbuka di bawah Apache 2.0. Maknanya, peniadahan boleh guna secara percuma. Betul. Perincian seni binanya amat penting. Ia menggunakan Mixture of Experts atau MOO dan kerana seni bina ini, ia hanya memerlukan 3 hingga 6 GB RAM untuk berfungsi. 3 hingga 6 GB. Telefon pintar staf kita pun ada RAM yang lebih besar dari itu. Jadi, apa makna di sebalik semua ini?
Kalau OpenAI adalah stesen jana kuasa nuklear, Gemma 4 ni macam bagi setiap perniagaan generator solar muda alik berkuasa tinggi. Analogi yang sangat tepat. Dan memandangkan anda tanya pasal MUI tadi, biar saya jelaskan sikit kenapa ia sangat cekap. Ya, sila Chan. Model AI lama berfungsi secara padat atau dense. Kalau anda tanya soalan, keseluruhan model kena diaktifkan. Ia makan kuasa yang sangat besar. Tapi MUI ni, dia macam ada kluster pakar. Ada pakar matematik, pakar visual, pakar bahasa. Oh, jadi bila kita tanya soalan spesifik, hanya pakar tertentu je yang bangun. Betul. Sebahagian besar otak AI tu kekal tidur. Sebab itulah ia boleh dijalankan secara offline sepenuhnya. Pada telefon pintar Android, iPhone, malah pada komputer kecil macam Raspberry Pi 5. 100% tanpa internet. 100%. Dan ia menyokong pemprosesan pelbagai mod secara natif. Boleh faham audio, image dan buat panggilan fungsi. Ini luar biasa. Mari kita kaitkan benda ni kepada aplikasi perniagaan. Bayangkan rantaian logistik di pedalaman Malaysia. Macam di Sabah atau Sarawak yang kadang-kadang tak ada isyarat 4G langsung. Masalah biasa di sana. Pekerja boleh tangkap gambar kerosakan enjin lori guna telefon bimbit. AI secara offline dalam telefon tu boleh kenal pasti masalah, semak manual pembaikan dan bagi cadangan tindakan serta-merta tanpa walau satu bar isyarat internet. Ya. Dan dari sudut keselamatan data, ini menyelesaikan satu isu besar. Contohnya, pekerja boleh memproses dokumen kewangan syarikat, resit atau laporan perubatan pesakit secara offline sepenuhnya. Jadi data sensitif corporate tak perlulah dipancarkan ke pangkalan data syarikat gergasi di Amerika Syarikat. Tepat sekali. Privasi data terjamin sebab ia diproses terus di atas meja kerja anda. Wow, keupayaan menjalankan AI pada tahap lokal ni membawa kita kepada revolusi seterusnya. Model AI kini bukan sekadar rakan sembang. Ia mula faham dunia dan mampu mengambil tindakan sendiri. Kita sedang melihat peralihan kepada ejen otonomi dan contoh terbaik dari sumber kita adalah Claude Code. Ya, Claude Code. Ia direka untuk beroperasi dalam persekitaran shell komputer melalui CLI atau Command Line Interface. Ini bermakna, ia tak tunggu kita di player web. Ia boleh membaca dokumen log, menulis skrip bash, melaksanakannya secara automatik dan bertindak sebagai ejen subtugasan. Subtugasan tanpa pengawasan manusia yang berterusan kan? Macam ia ada tangan sendiri untuk menaip dan membetulkan fail dalam komputer kita. Betul. Dan satu lagi lompatan besar dalam keupayaan pemahaman AI ni boleh dilihat pada model Netflix VOID. VOID. Video Object and Interaction Deletion. Ini memang gila. Ia adalah model sumber terbuka dengan 5 bilion parameter khusus untuk penyuntingan video. Kalau perisian suntingan biasa, bila kita padam objek dalam video, dia cuma tampal ruang kosong tu dengan latar belakang anggaran, betul tak? Ya, generasi piksel biasa. Tapi VOID menggunakan sistem quad mask. Ia bukan sahaja memadam objek, tetapi ia menakul kesan fizik dan graviti di sekeliling kawasan yang dipadam. Tunggu sebentar. Menarik ni. Ada contoh ujian gitar tu kan? Ya, dalam ujian tu ada orang pegang gitar. Kalau guna perisian biasa dan kita padam orang tersebut, gitar tu akan nampak terapung secara magik di udara. Melanggar hukum fizik. Tepat. Tapi VOID memahami bahawa gitar tu sebelum ini disokong oleh orang tadi. Jadi, bila orang tu dipadam, VOID menjana visual baharu yang memaparkan gitar tu jatuh terhempas mengikut logik graviti dan momentum. Wait, really? Kalau AI boleh memahami hukum graviti dalam video dan boleh kawal komputer kita untuk tulis kod secara automatik, adakah kita masih memanggilnya sebagai perisian atau adakah ia kini dah sah menjadi pekerja otonomi kita yang seterusnya? Ini membangkitkan persoalan penting. Kemampuan rantaian otonomi ini bertepatan dengan perancangan OpenAI untuk membangunkan aplikasi super harian. Super app otonomi? Ya. Untuk perniagaan tempatan di Malaysia, ini bermakna keupayaan untuk mengautomasikan tugasan yang sangat kompleks dari pengurusan logistik hinggalah penciptaan kandungan pemasaran kini boleh diakses dengan kos yang minimum. Dan ia jauh lebih pintar sebab AI ini dah mula faham konsep sebab dan akibat dunia fizikal. Ini benar-benar mengubah cara kita beroperasi.
Baiklah, kita dah merangkumi banyak perkara hari ini. Secara rumusannya, realiti AI hari ini terbahagi kepada dua kekuatan ekstrim. Ya, infrastruktur awan berbilion dolar yang dijana kuasakan oleh pembinaan hartanah fizikal di satu sisi. Dan ejen AI tempatan tanpa internet yang sangat pintar di sisi yang lain. Dan jangan lupa, kes XAI membuktikan budaya syarikat sentiasa lebih penting daripada chip canggih. Betul, infrastruktur tidak boleh menggantikan kepimpinan. Jadi, sebagai penutup, saya ada satu cabaran pemikiran eksklusif untuk anda yang sedang mendengar. Menjelang masa depan perniagaan anda, memandangkan teknologi AI kini boleh dijalankan pada peranti pintar tanpa talian internet dan bertindak sebagai ejen pemikir yang memanipulasi logik fizikal. Adakah kelebihan daya saing mutlak syarikat anda akan datang daripada melanggan awan gergasi kepunyaan OpenAI atau dengan mendemokrasikan kuasa chip kecil tanpa nama di dalam poket setiap pekerja anda secara peribadi? Satu persoalan yang berat. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa meneroka persepsi baharu ini bersama kami.